Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang menarik dalam berita hari ini? Jom kita lihat sama-sama. Tidak berminat untuk menyaman sesiapa. Keutamaan Kementerian Pertahanan adalah untuk menyelesaikan projek LCS. FMM menyeru kerajaan untuk memperkenalkan semula GST pada kadar 4% pada tahun 2024. Najib mengemukakan permohonan kepada PBB untuk perbicaraan semula kes SRC. Bursa penyenaran baru pada tahun 2022 mengutip dana terkumpul sebanyak 3.52 bilion ringgit. Bagaimana dengan performance IPO pada tahun lepas? Tidak berminat untuk menyaman sesiapa. Keutamaan Kementerian Pertahanan adalah untuk menyelesaikan projek LCS. Semalam saya ada kupas berita tentang kapal peronda luar pesisir OPV yang belum berjaya disiapkan. Kerajaan melalui MOF telah mengambil alih projek tersebut daripada THHE Destiny Sdn Bhd. Hari ini kita akan lihat pula pada berita berkaitan kapal tempur pesisir LCS. Projek LCS yang melibatkan dana sebanyak 9.13 bilion ringgit ni gagal disiapkan walaupun dah 11 tahun projek tersebut dianugerahkan. Banyak betul isu yang berlaku dalam projek-projek berkaitan Kementerian Pertahanan ni kan. Memetik bernama Kementerian Pertahanan MINDEF akan merealisasikan pembinaan projek kapal tempur pesisir LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM demi mengukuhkan pertahanan dan perairan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, misi MINDEF adalah untuk menyempurnakan pembinaan kapal berkenaan menjelang 2024. Kata Mohamad Hassan, pertimbangan kami berdasarkan komersial semata-mata. Kita nak pastikan kapal ni siap. Tak dapat 6, dapat 4 pun sudah cukup. Asalkan siaplah semasa saya berada di MINDEF ni. Saya akan meneruskan usaha-usaha yang dilaksanakan MINDEF, Angkatan Tentera Malaysia, pelbagai agensi lain serta Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera dalam merealisasikan penyiapan LCS ini. Mohamad berkata, beliau telah mengadakan rundingan dengan Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dan MINDEF supaya dapat menerangkan keadaan sebenar berhubung isu LCS. Mengulas lanjut, beliau berkata bahawa kami tidak berminat untuk menuduh sesiapa atau membelakangi seseorang. Tetapi apa yang saya mahu lihat adalah kapal berada atas air menjelang Julai 2024. Projek kapal tempur mega ini menyebabkan kemarahan rakyat Malaysia apabila Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC tahun lepas telah membongkarkan bahawa walaupun kerajaan dah pun bayar 6.05 bilion ringgit untuk projek tersebut kepada Bowstat Naval Shipyard Sdn Bhd BNS yang telah diberi kontrak bernilai bilion ringgit pada Disember 2011 gagal mengeluarkan walaupun satu kapal untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. BNS adalah anak syarikat kepada Bowstat Holdings Berhad dengan pemilikan saham sebanyak 68.85% di mana Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT mengawal 59.4% saham tersebut. Sementara itu, LTAT juga memegang saham 10.38% dalam BNS manakala Bowstat Heavy Industries Corp Berhad memiliki lebihan 20.77% saham. Di bawah kontrak tersebut, kapal pertama sepatutnya dihantar pada April 2019 dan kapal terakhir dihantar pada Jun tahun ini. Sementara itu, Muhammad berkata pembangunan keupayaan dan kapasiti pertahanan akan diteruskan dengan jangkaan peruntukan kerajaan kepada MINDEF sebanyak 17.4 bilion ringgit kepada belanja mengurus dan belanja pembangunan. Terdapat 281 perancangan perolehan dengan unjuran nilai 8 bilion ringgit bagi pelaksanaan pembekalan alat ganti dan penyelenggaraan aset ketenteraan ATM. Kementerian juga merancang perolehan beberapa kapal dan pesawat lain bagi meningkatkan keupayaan pertahanan negara kita. Beliau berkata lagi, kesemua projek yang dirancang mesti disegerakan, terutamanya yang melibatkan peruntukan secara one-off atau program khusus yang wajib dibayar pada tahun semasa. Walaupun kita belum melihat hasilnya, saya mengharapkan projek-projek yang telah dianugerahkan ini siap dalam masa terdekat dan keupayaan pertahanan dapat dipertingkatkan bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Kalau tanya saya lah, apa komen saya? Saya nak tanya balik, ada sebab ke tak berminat nak menyaman sesiapa tu? Kalau memang ada orang yang bersalah dan patut dipertanggungjawabkan, bagi tahulah dekat kita semua supaya orang lain tahu dan tak akan berani nak buat kesalahan yang sama. Korang setuju tak dengan saya? Kalau tak setuju ke, komenlah, saya berminat nak tahu apa yang korang fikirkan. Sementara itu, kita beralih kepada berita seterusnya. FMM menyeru kerajaan untuk memperkenalkan semula GST pada 4% pada tahun 2024. Persatuan Pembuatan Malaysia FMM menyeru kerajaan
untuk memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST dalam Belanjawan 2023 yang diubah suai. Dalam satu kenyataan pada Khamis 5 Januari, Presiden FMM Tan Sri Soh Tian Lai berkata, GST boleh diperkenalkan pada kadar yang tidak akan membebankan rakyat serta masih memperkukuhkan asas cukai untuk membolehkan pengurangan yang lebih pantas dalam defisit fiskal negara dan mengurangkan kadar hutang kerajaan. FMM yakin bahawa pengenalan kembali GST adalah tepat pada masanya bagi mengatasi dilema hutang negara serta dapat menyokong keperluan fiskal yang mencukupi seterusnya dapat bertahan dalam kejatuhan ekonomi yang akan datang. Mencadangkan cukai itu dilaksanakan pada tahun 2024 pada kadar sebanyak 4%, FMM berpendapat bahawa sistem asas cukai GST akan meningkatkan cukai tidak langsung dan memberi fleksibiliti kepada kerajaan untuk mengurangkan cukai langsung iaitu cukai pendapatan individu dan cukai syarikat. Ini akan menjadikan Malaysia sebagai destinasi perniagaan yang lebih menarik. Kata Soh lagi, dalam hal ini pelaksanaan GST 2.0 tidak sepatutnya dianggap secara terpisah tetapi sebagai sebahagian daripada penilaian holistik sistem cukai Malaysia yang akan memerlukan kerajaan untuk menjelaskan kepada semua pihak berkepentingan dengan proses semakan yang teliti. Berdasarkan kajian syarat perniagaan FMM MIER pada first half tahun 2022 yang dijalankan pada Ogos 2022, 74% daripada responden kajian menyokong GST menggantikan cukai semasa iaitu cukai jualan dan perkhidmatan SST. Ini kerana GST menyediakan struktur cukai yang lebih adil. GST juga didapati dapat menghapuskan kelemahan dalam cukai SST. Soh menambah lagi, harga ekspor Malaysia akan jadi lebih kompetitif di pentas global sebab tak ada GST yang dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan yang dieksport, manakala GST yang dikenakan ke atas input boleh dikembalikan sepanjang rantai perbekalan ataupun supply chain. Beliau juga menekankan bahawa walaupun pengenalan kembali GST dapat menguatkan kedudukan fiskal negara, GST 2.0 tidak seharusnya meningkatkan kos untuk menjalankan perniagaan. Sementara itu, Jabatan Kastam dalam satu kenyataan berasingan melalui Ketua Pegawai Pengarah Kastam Datuk Zazuli Johan pula berkata bahawa jabatan itu bersedia mengambil tanggungjawab pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST jika kerajaan berminat untuk memperkenalkan semula GST, kata Ketua Pegawai Pengarah Kastam Datuk Zazuli Johan. Katanya lagi, pelaksanaan GST bergantung kepada kerajaan tetapi jabatan sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan. Untuk rekod, negara pernah perkenalkan GST waktu pentadbiran Perdana Menteri ke-6 di bawah Datuk Seri Najib Tun Razak. Kadar GST pada waktu itu adalah sebanyak 6%. Namun, selepas Pakatan Harapan memenangi pilihan raya ke-14, pelaksanaan GST telah dikembalikan semula kepada SST ni. Anda rasa macam mana? Sesuai tak GST 2.0 dilaksanakan semula pada waktu ni? Lagi satu, saya nak tanya, masa korang tengok berita yang saya bawakan ni, korang rasa makin intelligent, brilliant tak dalam hal-hal ekonomi? Korang yang belum subscribe channel ni, jangan fikir dua kali. Tekanlah butang subscribe, tekan butang enable notification ke arah masyarakat celik ekonomi. Berita seterusnya, Najib mengemukakan permohonan kepada PBB untuk perbicaraan semula kes SRC. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang kini sedang menjalani hukuman penjara telah memfailkan satu petisyen kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk mendapatkan pembebasan atau diberikan perbicaraan semula bagi kes SRC International Sdn Bhd. Menurut peguam bela beliau, Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah, petisyen tu telah dikemukakan kepada Kumpulan Kerja Penahanan Arbitrari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNWGAD pada petang Khamis 5 Januari. Beliau meminta panel UNWGAD yang terdiri daripada 5 pakar dalam keadilan antarabangsa untuk memutuskan bahawa penolakan rayuan beliau oleh Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos lalu adalah tidak adil, cacat dan melanggar hak asasi manusia dan perlembagaan persekutuan, kata Syafiee semasa sidang akhbar pada hari Khamis. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Tertinggi menolak rayuan terakhir beliau dalam kes SRC pada bulan Ogos. Panel 5 hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat telah mengesahkan kesalahan dan hukuman beliau oleh Mahkamah Tinggi dalam perkara itu. Muhammad Syafiee berkata bahawa Najib tidak diberikan peluang yang munasabah dan masa yang mencukupi untuk memperjuangkan kes beliau. Katanya lagi, Mahkamah tidak membenarkan pasukan pembelaan beliau untuk berhujah dalam rayuan terhadap hukuman penjara 12 tahun. Pada dasarnya, Najib telah dihantar ke penjara tanpa diberi peluang untuk membela diri. Di
di Mahkamah Persekutuan. Petisyen itu berserta dengan dokumen sokongan telah dikemukakan ke Geneva melalui transmisi digital. Salinan petisyen itu juga telah dihantar ke Jabatan Peguam Negara bahagian hal ehwal antarabangsa. Muhammad Syafiee berkata keputusan PBB tidak terikat tetapi mungkin membawa kesan. Peguam senior itu berkata bahawa UNWGAD yang akan mendengar petisyen itu terdiri daripada 5 hakim hak asasi manusia yang terkemuka yang tidak akan dipanggil untuk memutuskan kesalahan Najib tetapi untuk menentukan sama ada perbicaraan mantan Perdana Menteri itu adil. Berikutan ini mereka mungkin meminta kerajaan untuk membebaskannya atau kes dibicarakan semula. Menjelaskan bagaimana UNWGAD berfungsi, Muhammad Syafiee berkata bahawa kumpulan itu bertemu 3 kali setahun dan akan kembali dari cuti akhir tahun mereka pada 9 Januari. Apabila ditanya berapa lama proses itu akan mengambil masa, dia menjangkakan bahawa ia mungkin mengambil beberapa bulan. Muhammad Syafiee menambah walaupun keputusan kumpulan itu tidak mengikat Malaysia, Malaysia mungkin menghadapi sekatan dalam pelbagai bentuk termasuk sekatan senyap. Muhammad Syafiee berkata bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga merupakan pembela yang kuat bagi UNWGAD berdasarkan komen yang telah dibuatnya sebelum ini. Muhammad Syafiee juga menekankan bahawa petisyen ini adalah berasingan daripada proses semakan semula Najib yang akan berlangsung pada 19 Januari. Ini pula kisah bursa. Penyenaraian baru pada tahun 2022 mengutip dana terkumpul sebanyak 3.52 bilion ringgit. Dalam video sebelum ni, saya ada share berita berkenaan 39 IPO baru yang dijangka disenaraikan di Bursa Malaysia pada tahun 2023. Tahu tak anda, ada pelabur yang hanya fokus beli saham IPO sahaja. Ramai juga yang menanti-nantikan IPO apa yang akan keluar seterusnya pada tahun ini. Bagi melihat potensi saham IPO, elok juga jika kita lihat performance dan apa yang telah berlaku kepada saham-saham IPO yang baru disenaraikan di Bursa Malaysia pada tahun 2022 yang lalu. Bursa Malaysia dalam laporan yang dikeluarkan baru-baru ini memaklumkan jumlah pemodalan pasaran dari penyenaraian baru mencecah kepada 11.15 bilion ringgit Malaysia dengan jumlah dana yang dikutip sebanyak 3.52 bilion ringgit. 4 daripada penyenaraian baru pada tahun 2022 berada di pasaran utama mainboard iaitu Senheng New Retail Berhad, Farm Fresh Berhad, Senfong Holdings Berhad dan Itmed System Berhad. Keseluruhan 25 syarikat lagi disenaraikan di pasaran ACE, manakala 5 lagi disenaraikan di pasaran LIP. 30 penyenaraian baru di pasaran utama dan ACE mencatatkan secara keseluruhan 76% melebihi harga premium yang ditawarkan ketika ditutup pada 30 Disember yang lalu. Maksudnya adalah 76% melebihi daripada harga waktu harga IPO. 9 syarikat teknologi memegang kenaikan purata harga tertinggi iaitu 184%. 23 saham ditutup di atas harga IPO manakala 7 saham ditutup di bawah harga penyenaraian mereka. 6 syarikat teknologi menguasai 10 tangga teratas kenaikan iaitu SFP Tech Holdings Berhad, Infomina Berhad, Infoline Tech Group Berhad, Egmo Holdings Berhad dan LGMS Berhad. Sehingga 30 Disember, aliran masuk asing ke LGMS terus meningkat kepada 32.9 juta ringgit. Pembekal perkhidmatan keselamatan cyber itu mempertahankan kedudukannya sebagai IPO yang paling banyak dibeli oleh pelabur asing pada tahun lalu. Ini diikuti oleh Infomina Berhad dengan aliran dana asing sebanyak 11.5 juta ringgit. Sementara itu, Senheng New Retail Berhad adalah IPO yang paling disukai oleh dana tempatan selepas mencatat pembelian bersih sebanyak 62 juta ringgit untuk tahun 2022 diikuti pembekal perkhidmatan sokongan kejuruteraan SFP Tech Holdings Berhad. Menarik kan? Semua orang boleh melabur dalam saham IPO ni. Syarat utama dia adalah anda perlu ada akaun CDS. Jika belum ada akaun CDS, pergi sahaja ke accountcds.com untuk mendaftar. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan kepada anda hari ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa komen jika anda ada sesuatu yang nak dikongsikan, like dan tekan butang subscribe. Assalamualaikum.